Okay, so sekarang kita ada subtopik seterusnya 4.3 maximum minimum. So one of the most important application of calculus is in the field optimization, the study of maxima and minima. In this session, we begin discussion of this topic, extreme value function and the shape of the graph. Okay, so maximum minimum ni sangat banyak digunakan dalam differentiation. So banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan maximum minimum. So dia dipanggil sebagai optimization lah. Kita nak optimize sama ada nak paling maksimum ataupun nak paling minimum. So subtopik ini adalah subtopik yang mana awak buat awak punya PBL. Okay, so mini project awak ada pelbagai soalan. Hari tu saya dah bagi. So dalam mini project tu banyak kes-kes yang macam nak meminimumkan cost, memaksimumkan luas dan sebagainya. Okay, so untuk subtopik ini kita akan mulakan dengan macam mana kita nak cari dia punya extreme value function. Okay, so kita pergi kepada 4.3.1 extreme value of the function. So ada penerangan sikit sini. In particular, we want to differentiate between two types of minimum or maximum value. Okay, macam selalunya keadaan-keadaan kes kita ni sama ada nak maximum ataupun nak minimum. So the following definition gives the type of minimum or minimum values that we'll be looking at. Also, we will collectively call the minimum and maximum point of the function the extrema of the function. So, sama ada kes kita tu minimum ataupun maximum, kita panggil kedua-dua ni sebagai titik-titik extreme, value yang extreme di dalam fungsi, extreme value function of the function. Okay, so bila kita beri awak apa-apa soalan, contohnya kita tanya cari extreme point. So dalam kes kita tu kita kena cari minimum dan juga maksimum lah. Okey, jangan pelik pula extreme point tu apa benda, maksimum ke minimum. Dia adalah untuk kedua-duanya sekali. Okey, page seterusnya, page 82. Okay, definition untuk extreme values. Okay, kalau kita lihat dekat sini, if C be interior point of the domain of the function, kita katakanlah C tu adalah point yang untuk kita check dia maksimum ataupun minimum. Okay, point pertama, we say fx has a absolute or global maximum at x equal to C if fc greater equal fx for every x in the domain we are working on. Okay, kalau kita baca yang pertama punya explanation dekat sini, dia ada kata perkataan absolute maximum. Okay, absolute maximum ataupun nama lain dia global maximum. Kita sebut yang luar bracket saja. Absolute maximum, dia kata fungsi itu mempunyai absolute maximum jika nilai C yang kita dapat tadi, nilai C yang kita ada itu, jika dimasukkan ke dalam original function, dia lagi besar daripada nilai apabila kita compare dengan original function for every x in the domain we are working on. So dia kata pula absolute maximum itu akan berlaku di dalam domain yang sedang kita gunakan. Okay, maknanya soalan nombor bukan soalan, explanation yang pertama ni dia kata dia ni mempunyai domain dalam dia punya soalannya. Domain tu macam mana? Domain tu maknanya dia ni ada x in between apa? Okay, in between 0 to 6 contohnya. Okay, so nanti kalau kita dah cari, kita dapat nilai yang maksimum tu duduknya antara 0 sampai 6. Selain daripada 0 sampai 6, mungkin nilainya bukan maksimum. Okay, yang kedua, we say fx has absolute minimum. Absolute minimum at x equal to C if fc is less or equal fx for every x in the domain we are working on. Okay, sama juga macam ayat atas. Bezanya yang kedua ni absolute minimum, value-nya kurang. Less lah. Kalau minimum ni biasanya kita faham minimum tu lagi kecil, maksimum tu besar. So fc kurang daripada fx. Okay, for every x in the domain, maknanya yang ni pun dia ada domain juga. Alright, so 1 dan 2
dia sama. Bezanya cuma perkataan maksimum, minimum, greater ataupun less sahaja. Okey, dua-duanya ada domain. Okey, nombor 3, we say fx has a local maximum. Okey, ini local maximum pula. Perkataannya local maximum at x equal to c if fc greater equal fx for every x in the sum open interval. Okey, ni ada beza dengan yang atas. Kalau absolute, dia ada domain, dia ada bagi domain macam ini. Tapi kalau local, dia tak ada bagi domain. Dia punya nilai maksimum ataupun minimum itu open, tak ada boundary. Okey, so nombor 4, local minimum. Local minimum mesti lagi kecil, dia pun tak ada interval. Okey, dia open interval, dia tak ada boundary di mana-mana. Maknanya sekarang kes kita ni secara kasarnya kalau kita dapat lihat, dia ni buka kepada 2. Okey, sama ada absolute saya type lah. Okey, dia buka kepada 2 sama ada absolute ataupun local. Okey, lepas tu absolute dengan local tu juga buka kepada 2. Okey, ni pun buka kepada 2. Okey, apa bukaannya kat sini sama ada max, sini min, sini max, satu lagi min. Okey, so bila dia ada macam ini, kita ingat tadi absolute dia ada domain, local dia tak ada domain. Okey, kita nak tengok macam mana, kita kena tengok contoh. Okey, apa ni? Dia kata the only possible candidate for x coordinate of the extreme point are called critical point and end point of domain if it does. Okay, derivative is used to determine whether a function has a maximum or minimum values by first finding critical point. Okay, untuk cari dia punya extreme point ni, mula-mula sekali, point pertama kita kena cari critical point dulu. Okay, critical point dan juga end point kalau domain ada. Okay, so kalau domain ada dekat case absolute lah. Case absolute ni dia akan bagi domain. Okay, so macam mana nak cari critical point? So kita ada box kat sini. Nak cari critical point, okay, apa yang perlu kita buat adalah, okay, kita baca sikit. If C be interior point of domain of the function, we say that x equal to C critical point FC exists and if either of the following are true. Okay, f prime C equal to 0 or f prime C does not exist. Okay, critical point, nak cari dia, kita akan prime kan kita punya fungsi. Apa maksud prime? Prime maknanya kita akan differentiate satu kali. Okay, kita akan differentiate satu kali. Okay, lepas tu kita akan equalkan dengan 0. Alright, so contohnya, okay, kita ada sini kat sini contoh. First kita kena cari critical point dulu sebelum cari extreme point, kena cari dulu critical point, CP dia punya short form. Okay, determine all critical point for the function fx equal to, okay, bla 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 fungsinya. Okay, solution. We first need the derivative of function and factor it as much as possible to make our life easier when we go to find the critical point. Okay, dia kata kita kena bezakan dulu first derivative, lepas tu kena factor kan. Okay, baru senang nak cari dia punya x ni apa. So f prime, kalau kita bezakan dia dekat sini, kita akan dapat 30x kuasa 4 tambah 132x kuasa 3 tolak 90x kuasa 2. Okay, untuk fungsi yang ini kita kena faktorkan dulu, cari dululah faktor sepunya apa, tarik keluar, kita dapat 6x square. Selebihnya kita tekan calculator, kita faktorkan. So, bila kita dah siap faktorkan f prime, okay, tadi dia kata f prime tu kena equalkan dengan 0. Okay, apa reason dia equalkan dengan 0? Bukannya benda ni semua sama dengan kosong. Tapi, bila ketiga-tiga faktor ni dah di-equalkan dengan 0, kita nak cari x nya apa.
Okay, kita kena solvekan dia. So f prime x equal to 0. So kita akan set macam inilah. Ini adalah kita punya f x tadi, f prime tadi. So bila kita dah equalkan to 0, kita akan buat bahagikan kepada 3 part lah. 6x kuasa 2 sama dengan 0. So x sama dengan 0. 5x tolak 3 sama dengan 0. So x sama dengan 3/5. X tambah 5 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 5. Okey, sampai tahap sini boleh. So bila kita ada 3x macam gini, bermaksud kita punya critical point ada 3. 1 2 3. Kita ada 3 critical point. Okey, yang mana 3 critical point ni belum tahu lagi yang mana satu critical point yang maksimum, yang mana satu yang minimum. Kita kena buat dia punya checking dia dululah. Okey, ini baru nak tahu yang mana satu titik-titik yang critical. Okey, example K, kita nak belajar dulu macam mana nak cari critical point. Okey, determine all critical point for the function. Cari semua critical point untuk fungsi. So, Roman 1, fx sama dengan 3x tambah 7. Bezakan kali yang pertama, dapat 3. Lepas tu equalkan to 0. Okey, masalahnya soalan Roman 1, kalau kita equalkan dengan 0, 3 tak boleh sama dengan 0. Betul kan statement ni? Ni statement yang betul, true statement. Bermakna bila 3 tak boleh sama dengan 0, dia tak ada x. X yang kita nak cari ketika dia tak ada. Bermakna fungsi fx does not have critical point. Tak ada critical point. Okay. Lagipun kalau awak tengok fungsi ini sifat dia linear naik ke atas. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu tempat-tempat yang critical, tak ada. Okay. Okey, untuk soalan Roman 2. Soalan Roman 2, gx sama dengan 3 tambah 2x tolak x kuasa 2. Kita bezakan. Okey. Lepas kita dah bezakan, kita akan ni faktorkan lah. Kalau awak tak nak faktorkan pun tak apa, sebab fungsi yang dah differentiate ni nampak mudah je sebenarnya. Okay. So saya faktorkan 2, 1 tolak x. So bila kita faktorkan, kita equalkan dengan 0. Lepas kita equalkan dengan 0, kita cari nilai x. So dalam kes ini cuma ada satu faktor sahaja, bermaksud critical point dia adalah 1. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan H. Soalan H pula, soalan Roman 3. Okey, kita ada dekat sini hx sama dengan 3x³ tambah 2x² minus 6s minus 1. So bila kita differentiatekan dia, okey, so kita ada apa kat sini? Kita ada h prime. Yep. Kita ada h prime x okey, kita ada 9x² plus 4x minus 6. Okey, so kalau kita faktorkan, kalau kita faktorkan, kita akan dapat tak ada. Kita faktorkan, kita dapat nilai yang apa tu, nilai decimal places. Tak apa, boleh. Okey, tak kisah. So kita ada h prime x sama dengan 0. So kita ada nilai yang ini. Okey, dia adalah sama dengan 0. So tadi bila kita dah tekan kalkulator, kita akan dapat dia punya x ni adalah sama dengan kita dapat 2 0.624. Okay, kita boleh katakan ni sebagai x1 dan juga x2. Kita dapat negatif 1.068.
Okay. Okay, so kita ada 2 critical point lah. Okay, untuk soalan seterusnya, untuk soalan soalan Roman 4, sorry. Okay, kita ada. Okay, so kita ada mx sama dengan 3 per x tolak 2 tambah 3x. So, kalau kita tuliskan semula, fungsi ni dia adalah seerti dengan apa? 3x kuasa negatif 1 tolak 2 tambah 3x. So, kalau kita differentiatekan dia, m prime x, kita akan dapat negatif 3 x kuasa negatif 2 tambah 3. Okay, lepas tu kita akan samakan dia dengan kosong. M prime x sama dengan kosong. Okay, so kita ada yang ini. Equal to 0. So, macam mana nak buat ni? Kita kena kemaskan dulu fungsinya ni. Okay, so kita ada negatif 3 per x square sama dengan negatif 3. Negatif dengan negatif mansuh. So, 3 sama dengan 3x square. So, x square sama dengan 1. So, x sama dengan tambah tolak 1. So, dia punya critical point is x sama dengan 1 and x sama dengan negatif 1. Okay. Alright, so seterusnya, once the critical point obtained, we can find the extreme value of the function which show the pattern of function maximum or minimum. Okay, so sekarang bila dah pandai cari critical point, baru kita boleh cari dia punya extreme point, iaitu maximum ataupun minimum. Okay, so macam mana kaedahnya? Kita tengok kat sini ada contoh. Determine all extreme value of function fx equal to bla 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 bla. Okay, so nak cari, dia terus tanya extreme value Okay, dia tak tanya pula cari critical point. Maknanya critical point akan dimulakan dulu. Maknanya mula je cari extreme value first, terus cari critical point. Okay, page 84. So, ini adalah prosedur macam mana nak selesaikan soalan tadi. So, procedure to find the extreme value include 4 step. Okay, so step yang pertama, kita tengok. Verify function is continuous. Kebiasaannya fungsi yang diberi pada kita selalunya memang continuous lah. Infinitely, maksudnya dia kiri kanan dia sentiasa panjang je. Dia tak ada tempat-tempat untuk dia stop. Okay, kemudian nombor 2, find the critical point. If the domain given, we only interested in the critical point that fall inside the domain. Okay, so ini kejap lagi saya cerita apa makna dia. Okay, dia kata cari critical point. Okay, cari critical point. So, dekat sini kita dah bezakan. Kita dapat yang di sini. Cuba tengok betul tak saya buat ni. Okay, so bila kita dah bezakan, kita akan factorkan. Bila dah factorkan, kita akan equalkan dengan kosong. Dan kita dapat 3 critical point kosong, 3 per 5 dan negatif 5. Okay, so 3 critical point ni kita akan semak lah satu demi satu. Adakah yang mana satu antara ketiga-tiga ni yang mempunyai maksimum ataupun minimum. Okay, step yang ketiga. Okay, 3 critical point yang kita dah dapat tadi, dia kata substitute the critical point and end point if given. Yang ni sekejap lagi saya bagi tahu macam mana.
into original equation. Masukkan critical point tadi ke dalam original. Okey, ke dalam original equation. So kita ada 3 critical point. So ketiga-tiga critical point ni kena dimasukkan dalam original equation. So ni original equation, kita akan masukkan. So bila masukkan negatif 5 ke dalam original equation, dapat 5725. Bila masukkan kosong dapat 100. Bila masukkan 3/5 dapat 98.26. Okey. So bila kita dah dapat tiga-tiga ni, so sekarang ni kita dah boleh check yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. So identify extreme value yang F yang paling tinggi. F yang paling tinggi dikatakan sebagai maksimum. Okay, so maksimum kat sini. Yang paling rendah dikatakan sebagai minimum. So minimum dekat sini. Okay, so maksimumnya adalah 5725 dalam keadaan X sama dengan 5 ini. Okay, yang mana nilai negatif 5 tu datang daripada critical point. Okay, dan juga local minimum adalah 9826, iaitu datang daripada 3/5, dia adalah critical point. Okay, saya nak explain sikit tentang soalan ni. Soalan ni kalau kita lihat di dalam dia punya cara dia bagi kita soalan. Okey. Okey, soalannya macam ini kan. Determine all extreme value function for fx bla 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 bla. Okey, dekat soalan ni kalau kita perhatikan, soalannya dia tak ada bagi apa-apa domain. Kalau ada jenis soalan tu, dia di hujung soalan ni ada dikata given that apa-apa-apa. Okey, contohnya kalau soalan lain nanti dia ada sambungan di belakang ni. Contohnya if, okey, if apa? X in between, okey, adalah in between berapa? In between 0 to 8 contohnya, baru dia titik. Okey, soalannya habis macam tu. So bila dia tak ada bagi dia tak ada bagi domain macam ini, domain 0 dengan 8 ni juga dia termasuk dalam kawasan macam critical point tu juga. 0 dengan 8 ni juga dia kena check dia punya nilai kena masuk ke dalam fungsi macam critical point tadi. Okey, so tapi 0 dengan 8 ni namanya endpoint. Okey, endpoint. Okey, endpoint dia ada dua. Kat sini endpoint 1 nilainya adalah X sama dengan 0. Endpoint 2 nilai X ni adalah sama dengan 8. So kalau dia ada bagi nilai macam ini 0 dengan 8 kat sini, so apa yang perlu kita buat adalah, okey, saya pastekan soalannya dekat sini. Kalau dia ada bagi endpoint 0 dengan 8 tu sebagai dia punya endpoint, 0 dengan 8 ni juga awak kena masukkan ke dalam test ni, test step yang ketiga ni. Kena juga cari F berapa tu? F0, masukkan nilai 0, dan juga F8. Okey, dapatkan nilainya berapa. Jadi nilai yang terbaru dekat sini, nilai Fs yang awak dapat ni juga akan masuk dalam calon-calon untuk maksimum ataupun minimum tu lah. Okey, tapi kalau dia berjaya, katalah 8 ni dapat nilainya 2, 8, 7, 8, 8. Katalah dia yang paling besar, bukan yang ini yang maksimum. So ini akan jadi maximum point, absolute maximum point, tapi dia namanya dekat sini endpoint lah. Endpoint dia bukannya datang daripada critical point, sebab 0 dengan 8 adalah endpoint. Okay, so kalau dia bagi domain, okay, kalau awak lihat, kalau kita lihat soalan asal kita tak ada domain. Bila tak ada domain namanya local. Okey, tak ada local, namanya local. Tapi kalau dia bagi domain, domainnya ni diberi, nanti jawapan akhir awak tak boleh tulis local, awak kena tulis absolute sebab dia ada domain. Okey. Okey, so kita tengok example L.
example L ni adalah example yang dia bagi domain Okey, dia bagi kita domain, dia suruh kita cari absolute extrema. Kenapa dia guna word absolute? Sebab dia ada beri domain kat sini. Okey, kalau tak ada kena sebut local. So, dekat soalan ni kita lihat dekat sini solutionnya. Function is cubic. Okey, function adalah kuasa 4 dan continuous dekat interval yang diberi ni lah, dia sentiasa continuous. Okey, so kita akan bezakan sekali fungsi yang diberi ni. So kita dapat 4x kuasa 3 tolak 16x. Jadi macam biasa, kalau kita boleh faktorkan, kita faktorkan. So dalam kes ini kita boleh faktorkan 4x. So bila kita faktorkan 4x dengan x square minus 2, so kita equalkan dengan kosong pula. Lepas dah equalkan dengan kosong, kita akan dapat 4x kalau equal kosong, dapat x sama dengan kosong. X square tolak 4 sama dengan kosong. X square sama dengan 4. X sama dengan tambah tolak 2. Okey, untuk kes ini tambah dan tolak kena ambil kira pada asalnya. Cuma so asalnya critical point awak ada kosong, negatif 2 dan positif 2. Okey, cumanya dalam kes ini awak kena consider dia punya domain. Okey, domainnya adalah antara negatif 4 dan 1. So, kalau ada critical point awak ni yang terkeluar daripada domain itu, critical point yang tersebut tu tak boleh kira. Dia kena kick lah. Okey. So, dalam apa yang kita lihat dekat sini nampaknya 2 ni terkeluar daripada domain. Jadi 2 ni kita tak nak pakai, tak boleh pakai lah sebab dia outside Okey, so hanya kosong dan negatif 2 sahaja yang diterima sebagai critical point. Okey, kemudian substitutekan critical point ini yang kita dah ada tadi, kosong dan negatif 2, termasuk end point. Okey, macam saya sebutkan tadi, end pointnya ni negatif 4 dan 1 ni pun kena masukkan ke dalam original function. Okey, substitute negatif 2 dan kosong iaitu critical point dan juga end point ke dalam original function. Okey, so sekarang kita masukkan negatif 2, masukkan kosong, masukkan negatif 4 dan 1. Kita dapat 4 nilai fx, dapat kosong, 16, 144 dan 9. So, antara ketiga-tiga ini, keempat-empat nilai ni yang paling besar adalah 144. Okey, bermakna 144 adalah absolute maximum. Absolute maximum iaitu x-nya adalah negatif 4 yang datang daripada end point. Okey, manakala nilai yang paling rendah adalah kosong. Okey, bermakna absolute minimum adalah kosong yang datang daripada nilai x sama dengan negatif 2 iaitu critical point. Okey, so boleh faham ke tak kalau awak lihat dekat sini, contohnya ni antara yang sebelah atas dan sebelah bawah ni memang dua contoh yang sangat perlu difahamkan sebab dia ada beza lah. Yang atas tu tadi tak ada domain, kena tulis apa sebagai namanya. Dan kalau example L ni, kalau dia ada domain, macam mana nak pilih critical point, lepas tu apa yang nak dimasukkan ke dalam original function juga diterangkan lah. Okey, example M. Okey, example M ni kalau awak tengok, dia sebenarnya case yang mana? Case absolute ataupun case local? Okey, saya harap awak boleh imagine benda yang sama. So, example M akan menggambarkan case yang absolute. Kenapa? Sebab dia ada domain. Okey, ini cara penulisan domain dia juga sebenarnya samalah dengan cara tulisan domain yang sebelah atas. Dia tulis macam ni, x less equal negatif 2, yang belah sini less equal 2. Sama cara tulisan, cuma ini dalam bentuk koordinat. Okey, so macam mana kita nak selesaikan dia? Kita cuba jawab sekarang. So, nak cari dia punya maximum minimum, first sekali awak perlu perlu differentiatekan dululah. Okey, so kita differentiatekan dulu. Okey, f prime x. Okey, kalau kita differentiate kali pertama, kita akan dapat apa? 4 x kuasa 3. Okey, tolak
9x kuasa 2. Okey, dah itu je. Okey, lepas tu kalau boleh faktorkan, kita faktorkan mana yang boleh. So saya faktorkan x. Kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 9. Kita faktorkan kuasa 2, sorry. Okey, so sini kuasa 1. Okey, lepas tu f prime x tu kita akan equalkan to 0. Okey, so kita ada yang ini. Kita nak equalkan dengan kosong. Okey, bila kita dah equalkan dengan kosong, kita akan dapat apa? Kita akan dapat x kuasa 2 sama dengan kosong. So, x sama dengan kosong. Lagi satu, 4x tolak 9 sama dengan kosong. So, x sama dengan 9/4. Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini, 9/4 ni nilai decimal places ni adalah 2.25. Okey. Jadinya sekarang critical point kita, pada asalnya critical point kita yang mana satu? Pada asalnya critical point kita adalah 0 dan 2.25. Okey, CP kita. Tapi bila kita dah tengok kita punya dah bezakan dengan compare, masukkan dia dalam domain. So, domainnya adalah antara negatif 2 sampai 2. Bermakna sekarang critical point kita yang bawah ni tak boleh pakailah. Okey, yang ni tak diterima. Yang ini sahaja yang diterima. Okey. So, sekarang ni kita punya CP kita. Okey, kita punya critical point. Critical point kita kita ada 1, x sama dengan 0. End point kita ada 2 lah, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Okey. So, untuk semua ni kita akan masukkan ke dalam kita punya fungsi fx lah. Okey, so kita akan masukkan f kosong, masukkan ke dalam fungsi kita. 0 kuasa 4 tolak 3 darab 0 kuasa 3 tolak 1. So, jawapannya negatif 1. So, kalau kita ada yang seterusnya, okay, saya just copy paste kat sini je. Okay, kalau kita ada seterusnya, kalau kita ada kat sini 2 dan juga negatif 2. Okey, kalau kita ada 2, kalau kita ada 2 berapa Kalau kita ada 2, jawapannya adalah negatif 9. Lawa pula bukan tak lawa, memang dia tak lawa, cuma dia tak boleh baca pula. Sorry. Negatif 9. So, kalau kita ada negatif 2 kat sini, kalau negatif 2, kita akan dapat 39. Okey. So, daripada ketiga-tiga ni, okey, kita dapat concludekan, okey, kita punya absolute maximum is berapa? Absolute maximum is 39 at x equal to negative 2. Okey, so negative 2 tu adalah daripada endpoint. Dan juga absolute minimum is negative 9
at x equal to 2. Juga datang daripada end point. Okay, so tak apa ke datang daripada end point, tak ada masalah. Okay, end point dia punya keadaan dia juga, dia punya behavior dia juga sama macam critical point juga. So ini adalah jawapan akhirnya. Alright, so untuk example N saya nak awak cuba sendiri. So untuk example N saya bagi tahu dia punya jawapan sahaja. So untuk A ni dia akan bagi jawapannya local. Kenapa local? Sebab dia tak ada domain. Okay, so kalau saya boleh tuliskan dekat sini, local maximum at is local maximum is 0.5 at x equal to 1. Okay, dengan lagi satu, local minimum is negative 0.5 at x equal to negative 0.5. Dia negatif ni dia negatif. Okay, so untuk yang belah bawah pula, belah bawah ni pula dia punya jawapannya adalah, ni ada absolute maximum is absolute maximum is 4 at x equal to 0. Absolute minimum is negative 5 at x equal to negative 5. Sorry, negative 3. Absolute. Okay, so boleh cuba untuk A dan B macam mana nak cari extreme value and stationary point. Stationary point juga extreme values. Okay, so cuba try dapat tak jawapannya, sama tak? Kalau tak sama boleh bagi tahu saya. So nanti kita untuk sub ni dia ada sambungan lagi. Dah berjaya je lukis cari ni semua nilai, kita boleh lukis. Okay, so kita akan sambung untuk next subtopik 4.3.2. Okay, sekarang kita di subtopik 4.3.2, the shape of the graph. So in previous section we discussed the method to find the extreme values, either local maximum or minimum. So this knowledge will be used in our study to curve sketching, which plays an important role in mathematics. So video sebelum ni kita dah terangkan tentang macam mana nak cari extreme value. So yang mana extreme value tu adalah sama ada maksimum ataupun minimum, dan kita akan mulakan pencarian extreme value dengan mencari critical point. Okay, so bila kita dah reti cari extreme value tu, sekarang kita dah boleh lukis graph lah. Macam mana nak lukis dia punya graph untuk equation yang diberi. So dekat sini ada satu box yang pertama dia terangkan first derivative test, yang mana first derivative test ni adalah differentiate yang kali pertama yang kita buat masa nak cari critical point tu. So bila kita dah buat f prime tu, okay, kita differentiatekan sekali, kita akan dapat critical point. Okay, perkara yang kedua dia kata critical point is maximum point if, okay, point tu akan jadi maksimum kalau f prime x change sign from positive to negative as x increasing through the critical point. Okey, biasanya bila kita dah dapat critical point, nanti kita akan buat letting value. Kita akan letkan value sebelum dan selepas critical point tu. So, value yang sebelum dan selepas critical point tu akan dimasukkan ke dalam f prime. Lepas tu kita akan tengok dia punya sign dia, sama ada daripada negatif pergi ke positif ataupun positif pergi ke negatif.
Okey, nombor 3, critical point is a minimum point if f prime x change sign from negative to positive as x increasing through the critical point. Okey. So nanti kita akan pergi lebih detail pada dua point ni masa kita buat ada satu box yang mana box tu akan lebih clear lah. Okey. Okey, second derivative test pula. Okey, tadi first derivative kan. Yang ni second derivative akan beri point of inflection. Yang ni akan give critical point. So inflection point ni kita ada sama ada kita bila kita dah cari y prime. Okay, dah bezakan kali pertama, kita akan bezakan kali yang kedua. So bila kita dah bezakan kali yang kedua, kita akan equalkan dengan 0 juga. Sama juga dia punya kaedahnya dengan first derivative. So second derivative tu akan diequalkan dengan 0 dan kita akan dapatkan nilai x. So kalau dia punya nilai f double prime untuk value critical itu adalah kurang daripada kosong, so graph dia adalah concave down. Okay, so bila dia concave down ni bentuknya macam mana? Okay, macam ini. Ini adalah concave down. Okay, dia menghadap ke bawah. Dan fx has a minimum at x equal to c. Okay, yang kedua, if f double prime c greater than 0, so the graph is concave up and fx has a maximum at x equal to c. Macam ini, concave up. So yang ketiga, kalau dia equal to 0 or does not exist, the second derivative fail. Jadi hanya boleh guna first derivative sahaja. Okay, lepas kita dah tahu tentang dua test tadi, first test dengan second test. So ini adalah 4 prosedur macam mana kita nak lukis dia punya graph. Okay, step yang pertama, cari critical point dengan extreme point. Yang kedua, cari inflection point. Okay, so yang tadi dah terangkan step 1 tu bezakan kali pertama, step yang kedua bezakan yang kedua. Okay, seterusnya untuk step yang ketiga, bina table to examine the behavior. Okay, kita kena buat box untuk check dia punya sifat dia plus ataupun minus, sama ada dia menaik ataupun menurun dengan dia punya concavity sama ada downward ataupun upward. Lepas tu step yang keempat kita akan lukis graph. Okey. Dekat sini ada nota. Dia kata kat sini masa first dengan second step, okey, kita akan masukkan x ke dalam original function. Okey, first dengan second step ni. Okey, nak cari critical point dengan inflection point, value x kena masukkan dalam original function. Tapi masa step yang ketiga, masa buat box kita akan masukkan ikut kita punya tajuk box tu, sama ada masukkan ke dalam f prime ataupun double prime. Okey, so kita tengok page 89. Kita ada contoh dekat sini yang siap dengan jawapan. Okey, soalannya sketch the graph of y equal to 1 over 3 x cube plus 1 over 2 x square minus 6x. Locate the local extreme of y occur. Okey, dia kata lukis graf untuk fungsi ini. Lepas tu letakkan titik-titik ekstrim tu dalam graf, kena letak. So kita tengok dia punya solution. Okey, kita tengok langkah tadi. Pertama buat critical point dengan extreme point, lepas tu inflection point, lepas tu bina kotak. Okey. Step yang pertama, kita akan cari critical point. So critical point akan dimulakan dengan mencari dia punya y prime. Okey, di sini y prime. Y prime kita dapat x square plus x minus 6. After tu kita akan equalkan dengan kosong. Okey, equalkan dengan kosong. Saya dah sampai sini. Lepas tu bila dah equalkan tu kosong, kita factorkan lah, kita dapat ada dua critical point, 2 dan juga negatif 3. Okey, siap satu perkara. Okey, lepas dah siap cari critical point, kita akan masukkan kita punya critical point ke dalam original function. So masukkan ke dalam original function. So kita dapat inilah 2, negatif 7.33 untuk x sama dengan 2 dan 12.5 untuk x sama dengan negatif 3. Okey, so dia punya extreme point ada 2 kat sini.
Okey, yang saya alihkan ni biar dia dekat sikit. Okey. So extreme point adalah ni dalam bentuk koordinat lah, dituliskan semula dalam bentuk koordinat. Okey, seterusnya step yang kedua, tengok tepi sini, step yang kedua. Step yang kedua nak cari inflection point. So inflection point tadi kaedahnya adalah dengan buat double prime. Kita buat double prime, ini tadi dah y prime. Okey, sini dah y prime. Kita cari pula dia punya double prime. Okey, lepas dah cari double prime, kita akan equalkan dengan kosong lagi sekali. Yang ni tadi pun equalkan to 0, ini pun equalkan to 0. Lepas dah equalkan to 0, kita akan dapat value x ni adalah negatif 1/2. Okey, so negatif 1/2 ni, dia ni adalah titik x untuk inflection point. So kita akan masukkan critical value inflection point ni ke dalam original function untuk dapat dia punya y nya pula. So bila kita dah dapat nilainya, kita dah ada 3 koordinat lah. Okey, kita ada extreme point kat sini, lepas tu kita ada inflection point kat sini. Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga dia kata bina kotak untuk check behavior. So kita ada kotak dia dekat sini. Okey, saya nak terangkan tentang kotak ni pula. Okey, kotak ni dia ada 4 row, 4 row utama. Okey. So row yang pertama ni, okey, kat kolom pertama, row pertama, dia ni CP ni sebenarnya adalah critical point dan inflection point untuk X. Okey, X punya critical point dan inflection point. Okey, bila kita tengok balik kita punya data, okey, kita punya critical point kita ada 2 nombor, iaitu kita ada 2, kita ada negatif 3. Lepas tu inflection point kita dapat yang kat sini. X kita adalah negatif 1/2. Jadi sekarang bila kita nak masukkan kat dalam box kita, okey, box kita ni awak kena susun increasing order. Okey, daripada nombor yang paling kecil, okey, paling kecil adalah negatif 3 diikuti dengan negatif 1/2 dan 2. Maknanya sekarang dia punya susunannya ni bercampur lah. Mula-mula ini adalah critical point, lepas tu inflection point, lepas tu critical point, kena menaik. So kita dah masukkan dalam box kita negatif 3, negatif 1/2 dan juga 2. Okey. Okey, lepas tu assumption values x ni pula apa? Ini sebenarnya adalah nombor assumption kita yang berdekatan dengan nombor-nombor critical point dan inflection point tadi. Okey, saya tunjuk Okey, negatif 3 dekat sini. Kalau awak lihat sini negatif 3, kita akan letakkan di kiri sini nombor yang lagi kecil daripada negatif 3. Okey, nombor apa-apalah tak kisah, negatif 4 boleh, negatif 5 boleh, negatif 7, negatif 100, semuanya boleh. Okey. Lepas tu dekat sini pula, apa yang awak tulis kat sini adalah dekat tengah sini, bayangkan kalau dia belum ada ni, kita tak tahu nak tulis apa, awak akan tuliskan nombor yang berada di antara negatif 3 sampai negatif 1/2. Nombor apa yang ada di antara negatif 3 sampai negatif 1/2 adalah seperti negatif 1. Okey, negatif 1. Okey, seterusnya dekat sini pula, macam mana kita boleh pilih 1? 1 ini dipilih kerana 1 adalah berada di antara negatif 1/2 dan 2. Okey, di antara negatif 1/2 dan 2 ada nombor 1. Jadi kita boleh tulis 1 kat sini lah. Okey. Okey, lepas tu nombor sini, nombor 3 dipilih adalah berdasarkan awak punya nombor kat sini 2. Jadi kena pilih nombor yang lagi besar daripada 2. Kalau tak nak tulis 3 boleh, tulislah 4, 5, 7 semuanya boleh. Okey. Sebab apa? Nombor ini hanyalah nombor assumption. Kita bukannya nak nombornya, kita cuma nak dia punya sign-nya sahaja. Okey, plus ataupun minus tu yang kita nak. Okey, kemudian row yang ketiga, kita ada y prime behavior. Okey, y prime behavior ni maksudnya kita nak tengok sifat nombor-nombor assumption kita bila masuk dalam y prime dengan y double prime tu lah.
Okey, macam mana kita boleh tahu nilai kat sini plus? Okey, first sekali apa yang kita buat adalah kita masukkan nombor assumption kita, negatif 4 ni, kita masukkan ke dalam y prime. Ni adalah y prime kita. Okey, kita akan saya copy paste. Okey, ni adalah y prime kita. Okey. Okey, jadinya nombor negatif 4 akan dimasukkan ke dalam y prime. Bermakna sekarang awak akan tekan kalkulator. Okey, awak akan masukkan negatif 4 kuasa 2 tambah negatif 4 tambah ke tolak tu? Tolak 6. Okey, kita dapat 6. Jawapannya 6. Tapi dekat dalam box ni kita tak perlu tulis 6. Kita hanya perlu tulis dia punya simbol sahaja, dia punya sign sahaja. 6 yang ditulis dalam yang kita kira, yang kita dapat 6 tu sebenarnya adalah bersifat positif. Jadi kita tulis sifatnya sahaja, positif. Okey, jangan tulis dia punya positif 6, tak payah. 6 tu tak mau, kita just nak dia punya sifatnya sahaja. So, bila positif, keadaannya adalah menaik lah. Menaik, positif, menaik. Okey, seterusnya kat sini, negatif 1. Negatif 1 bila kita masukkan dalam kalkulator. Okey, kalkulator bagi kita jawapan negatif 6. Okey, so kita ambil signnya iaitu negatif. Simbolnya, dia punya sifatnya menurun. Decrease. Okey, seterusnya 1. 1 kita dapat negatif juga, negatif 4. Kita just tulis negatif sahaja, sifatnya menurun. Okey, dan juga 3, kita masukkan 3. 3 kita dapat positif 6, so kita tuliskan positif, so menaik. Alright. Okey, seterusnya untuk y double prime. Untuk y double prime, kita akan ambil balik kita punya y double prime kita. Okey, y double prime kita ada di sini. So kita akan masukkan nilai-nilai assumption kita ke dalam y double prime. Okey. So negatif 4 kalau kita masukkan dekat sini, 2 darab negatif 4, negatif 8 tambah 1, negatif 7. So kita tuliskan negatif di sini. Okey, negatif 1 kalau kita masukkan 2 darab negatif 1, negatif 1. 2 darab negatif 1, negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. 1 kalau dia masukkan 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dan 3 kalau dia masukkan 6 tambah 1, 7. Positif. Okey. So, untuk yang bawah sekali ni, kalau awak tengok, saya ada lukiskan dia punya concavity dia. Okey, so untuk concavity yang ini, macam mana dia boleh berjaya dapat lukis macam ini adalah, okey, bila kita ada negatif, negatif ni bermaksud dia punya keadaan dia adalah concave downward. Okey, kalau negatif, dia punya keadaannya adalah concave downward, macam ini. Okey, full dia penuh macam ini, concave downward macam ini. Okey, cuma bila kita dah dapat concave downward macam ini, sebenarnya concavity ini dia terbahagi kepada 2. Okey, sama ada concave yang increase ataupun concave yang decrease. Okey, jadinya bila kita dah berjaya faham bahawa dia punya sifatnya adalah concave downward, awak kena tengok simbol yang partner dia. Atas ni adalah positif. Positif ni bermaksud dia menaik. Okey, dekat sini adalah untuk yang positif, sini adalah untuk yang negatif. Okey, so dia menaik, jadi sifatnya cuma separuh menaik sahaja. Okey. Alright, untuk yang negatif kat sini, dia concave downward juga. Yang inilah downward. Okey, kita catat sikit kat sini. Ini adalah untuk yang downward. Okey, so ni untuk yang downward. Okey, untuk yang downward ni, okey, dia downward juga. Tapi sebelum dia sifatnya negatif. Jadi kita akan pilih shape yang di sebelah kanan ni sahaja.
separuh je. Sebab tu awak tengok gambar saya ni, saya separuh je. Saya downward tapi saya separuh sahaja. Okey. Okey, untuk yang ketiga ni pula, sifatnya positif. So, positif ni dia punya gambar dia macam mana? Bila positif, gambarnya adalah concave upward, menaik. Cuma bila menaik ni, kita tahu dia pun terbahagi kepada dua, sama ada concave upward yang positif ataupun yang negatif. Okay, so yang ini adalah yang negatif, sini adalah positif. Okay, so ini adalah upward. Okay, so kita tengok kat sini, ini adalah concave upward, tapi simbol sebelumnya adalah negatif, so shape-nya yang sebelah kiri. Dan yang terakhir sekali, dia adalah concave upward, yang ini juga, tapi sifat di atas ni adalah yang positif. Jadi separuh yang di belakang ni sahaja. Okay, so daripada situ, bila kita dah dapat dia punya box ni dah penuh, kita boleh nampak lah dia punya shape dia akan ada, kita akan nampak dia punya pattern gambar kita. Okay, kalau dilihat di sini, ini adalah gambar rajahnya. Okay, macam mana nak lukis gambar rajah ni? Senang je. Mula-mula awak tengok awak punya koordinat yang awak dah berjaya catatkan tadi. Okay, kita ada kat sini, ada kita punya koordinat kita. Ni koordinat yang pertama, koordinat yang kedua dan koordinat yang ketiga. Okey, mula-mula sekali bila awak nak mula lukis ni, awak tandakan dulu ketiga-tiga koordinat. So ini koordinat-koordinat awak. Okey, tandakan koordinat. Okey, lepas dah tandakan koordinat, awak akan refer kepada shape yang awak dah lukiskan kat sini. Okey, awak ada 1, 2, 3, 4. 4 shape ni akan bermula daripada negative infinity. Sini adalah negative infinity, sini infinity. So, daripada mana-mana di bawah, awak akan tiru shape menaik concave downward, tapi positif ni hak tempat dia. Okey, kita tandakan dia. So, katalah dekat sini. Okey, dekat sini ini adalah shape A. Ni shape B. Ini shape C. Ini shape D. Okey, A-nya akan berada di sini. Di mana-mana negative infinity nak mulakan bersambung dengan koordinat yang pertama. So, sini adalah A. Lepas tu, koordinat yang seterusnya ni akan disambungkan dengan koordinat yang bersebelahan dengannya. Okey, so ini akan tiru shape B. Lepas tu, koordinat yang di ujung tu akan disambungkan dengan yang satu lagi punya koordinat pakai shape C. Dan yang koordinat yang terakhir akan dilepaskan ke positive infinity menggunakan shape D. Macam itu. Okey. Alright, untuk example O, saya nak tunjuk kat awak macam mana nak buat dia. So, kita akan siapkan example O. Okey, untuk example O, dia ada bagi gambar rajah. Dia ada bagi fungsi y sama dengan x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3. Locate the local extreme of y occur. Okey, solutionnya macam biasa. Mula-mula kita akan differentiate kali yang pertama. Okey. Bila dah differentiate, kalau boleh kita factorkan. Lepas tu kita equalkan dengan 0. Lepas tu kita akan dapat critical point. Okey, dalam kes ni critical pointnya adalah 0 dan 3. Okey, seterusnya critical point akan dimasukkan ke dalam original function untuk dapatkan dia punya y-nya pula. Nanti nak bina koordinat dia. So, kalau kita masukkan 0 dapat 0, masukkan 3 dapat negatif 27. So, kita dah ada 2 koordinat. Ni koordinat yang pertama, ni koordinat yang kedua. Okey, seterusnya inflection point. So, inflection pointnya tak ada jawapan kat sini. So, kita buat sama-sama. So, ini adalah y prime. Saya nak cari y double prime. So, y double prime nya adalah 12x square minus 24x. Ok, so
So kemudian kita akan equalkan y double prime itu dengan 0. Okay, so kita akan dapat yang ini. Kita akan equalkan dengan kosong. Lepas tu kita akan factorkan. Okay, factorkan nak tekan kalkulator pun boleh. So kita dapat x sama dengan kosong, x sama dengan 2. Okay, so sekarang ni kalau kita perhatikan dekat sini, ada yang samalah, kosong dengan critical point dengan inflection point sama, kosong, tak apa. Okay, so kita kira sekali sahajalah. Okay, so seterusnya kita akan masukkan balik nilai inflection point ke dalam original equation. So kita dapat 2 kuasa 4 tolak 4, 2 kuasa 3. So kita akan dapat dia punya nilai negatif 16. Okay, so sekarang ni dia punya inflection point. Okay, inflection point is berapa tadi dia punya nilai x? 2 negatif 16. Okay, so bila dah dapat point of inflection macam gini, so kita akan binakan kita punya box lah. Okay, so kita dah ada 3 titik Sekejap, kita catat dulu nanti lupa. So dah ada 3 titik, 3 koordinat. So sekarang kita akan pergi kepada step kita yang ketiga. So step kita yang ketiga, kita akan binakan box kita. So saya pun akan binakan box saya. Kita ada, yang penting kita akan ada berapa dia punya tu, dia punya kolom ada kolom ada 4. Kolom ada 4. Sorry, row ada 4. Kolom belum tahu. So kita ada 4 kat sini. Kejap saya buat dulu boxnya. So yang dekat sini adalah critical point. Sini adalah CP and IP. X. Seterusnya bawah ni adalah assumption. Lepas tu ini adalah y prime. Dan yang bawah ni adalah y double prime. Ini behavior. Ini adalah y double prime behavior. Okey, so sekarang kita akan masukkan nilai. Okey, kita akan check balik kita punya critical point kita. Critical point kita adalah 0, 3. Inflection point kita adalah 2. Jadi kita kena susun nombor kita jadi 0, 2, 3 supaya dia menaik. So kita masukkan dalam box kita. Kita ada 0, kita ada 2, kita ada 3. Okey, kemudian kita akan pilih assumption x kita. So kita akan susunlah nombor kita. Okey, 0. Nombor apa yang kurang daripada 0? Kita pilih, katalah saya pilih negatif 1. 0 sampai 2 pula nombornya, apa nombor yang ada antara 0 dan 2? Nombornya 1. 2 sampai 3 nombor apa? Nombor 2.5. Lagi besar daripada 3, katalah saya pilih nombor 5. Okey. Okey, kemudian untuk y prime behavior dia, kita akan tengok balik kita punya y prime. So ni y prime kita. Okey, kita akan masukkan nilai-nilai assumption value kita ke dalam kita punya y prime kita. Okey, kalau kita masukkan negatif 1, tekan kalkulator negatif 1 kuasa 3 tolak 12, negatif 1 kuasa 2, awak akan dapat negatif 16.
So kita tak nak 16 tu, kita cuma nak dia punya simbol saja, negatif. Okey, kalau kita masukkan 1, kita dapat negatif 8, so negatif juga. Kalau kita masukkan 2.5, kita dapat negatif juga, negatif 12.5. Dan kalau kita masukkan 5, kita dapat 20. So 20 tu simbolnya positif. Okey, jadi dia punya keadaan dia negatif tu menurun, ni pun menurun. Okey, ni menurun, ni menurun, ni menurun, ni menaik. Okey, untuk y double prime behavior pula, kita akan copy balik kita punya ni y double prime kita. Kita akan letak dekat tajuk kita jugalah ni, supaya kita senang ingat kena masuk dalam equation ni. Okey, so ni. Okey, negatif 1 kalau kita masukkan ke dalam y double prime, kita akan dapat positif, dapat 36. Okey, so kita akan tandakan simbolnya saja, positif. Kalau kita masukkan 1, kita dapat negatif 12. Kalau kita masukkan 2.5, kita dapat positif 15. Kalau 5, dapat 180, positif juga. Okey, dia punya keadaan untuk concavity tu, okey, macam yang tadi juga. Okey, macam sama macam yang ni, sifat yang ini. So kita nak copy ni ke bawah. Okey, so sorry. Okey, untuk yang pertama ni, okey, untuk yang positif ni maksudnya concave upward. Jadi kita tengok gambar yang belah bawah, concave upward. Tapi nak pilih yang negatif ataupun positif, tengok yang atasnya, y prime di atasnya punya behavior negatif. Jadi gambarnya yang di sebelah kiri. Okey, so dia punya gambarnya macam inilah, menurun. Okey, untuk yang negatif ni pula maksudnya adalah concave downward. Okey, so concave downward, tengok gambar yang sebelah atas, concave downward ada dua jenis. Nak pilih plus ataupun minus, tengok atasnya negatif, jadi yang menurun macam ni. Okey, yang plus ni pula menunjukkan upward, lepas tu atasnya negatif, maksudnya yang pertama itulah, yang depan. Dan yang positif ni maksudnya upward juga, tapi dia positif, jadi dia ada macam ini. Okey. Okey, so macam mana nak lukiskan dia? So kita akan macam biasalah buat paksi dulu. Okey, so saya dah buat dia punya paksi. Biasanya kita akan tentukan dia punya scale ikut kita punya koordinat lah. So koordinat yang kita ada 3 kat sini. So saya nak kita ada koordinat 0, 3, negatif 27. Kita ada koordinat ni. Lagi satu koordinat 2, negatif 16. Lagi satu 0, 0. Okey. So koordinat lagi satu adalah 0, 0. Okey. So dalam 3 koordinat ni kita boleh agaklah kita ni nak lebih ke mana. So saya nampak koordinat kita ni banyak di belah bawah paksi Y.
So kita panjangkan Y ke bawah lah. Alright, so kita buka sikit dia punya, kita letakkan scale sikit, mana-mana yang boleh letak scale kita letakkan scale. So untuk X 0 sampai 3, so kita pecah kepada 4. Okay, so sini 4, katalah sini 2, sini 1, sini 3. Okey, untuk paksi Y, kalau kita tengok kat sini pecahannya nampak macam kalau kita buat satu-satu besar sangat. Kita buka skillnya kepada 3. So kita ada negatif 10, kita buat 10-10, negatif 20 dengan satu lagi negatif 30. Okey, so dia punya, kita nak tandakan koordinat dia, kita nak pindahkan kedudukan scale ni lah. Okey, katakanlah 00 ada dekat sini. Okey, 00. Lepas tu 2, negatif 16. 2, negatif 16 ada dekat mana? Sekejap, saya tandakan dulu. Sini ada 00. 2, negatif 16 mungkin ada kat dalam ni. Okey. Lepas tu 3, negatif 27. Nak letak kat mana ni? 3, negatif 27 ada kat bawah sini kot. Lebih kurang lah agak-agak saya. Kita tak, kalau example kita tak diberi kertas graf, jadi awak boleh macam adjust lah. Nak kedudukannya tu boleh adjust. Boleh lukis pun freehand sahaja. Okey, bila kita dah ada shape-nya, dia punya 3 titik kat sini, jadi kita akan refer pada kita punya bentuk yang kita dah sketchkan tadi. So, dia punya gambarnya akan bermula dengan gambar yang pertama ni tadi, saya dah cakap. Yang first ni, dia akan ada freehand daripada mana-mana negatif infinity menuju ke titik yang pertama di sebelah kiri. Jadi, katakanlah saya buat shape yang pertama saya, ni kita namakan sini A, sini B, sini C, sini D. Okey, yang pertama A kita ada kat sini. Ni A. Kemudian B kita shape-nya macam ini. Jadi kita akan sambungkan daripada sini pergi ke yang kedua kat situ. So kita akan macam ini. Okey, lebih kurang B. Lepas tu yang C kita akan mula melengkung ke bawah. Jadi kita akan ada macam ini. Dan yang last sekali D kita ada menaik ke mana-mana. Okey, ini pun freehand ke mana-mana positif infinity, ini ke mana-mana negatif infinity. So kita punya gambar kita yang sini yang A, ini yang tengah ni yang B, ini yang C, dan yang akhir sekali ni yang D. Okey, so siap dia punya gambar dia. Okey, untuk soalan macam ini biasanya markahnya agak tinggi sikit sebab dia ada panjang sikit jalannya. Daripada paling banyak markah boleh capai mungkin 9-10. Okey, so bergantunglah pada shape-nya dan berapa banyak inflection point dan critical point yang diberi dalam soalan. Okey. Okey, untuk soalan P, saya nak minta awak cuba untuk lukis. Okey, so untuk P, kita akan dapat dia punya jawapannya macam ni. Okey, so answernya saya bagi gambarnya sahaja. Okey, so dia punya gambar akan dapat macam ni. Right. So kalau tak sama, maknanya adalah yang salah. Tapi kalau semua orang buat sama je, saya yang tak sama dengan awak semua, maknanya saya ada buat kesalahan lah, tolong inform. Okey. Dan untuk exercise seterusnya, okey, page 90 example Q ni pun saya nak minta awak cuba sendiri. Okey, so dia punya answer akhir dia, iaitu dia punya grafnya, gambarnya macam ni. Okey, ni gambarnya. Alright, so boleh cuba dapatkan dia punya jawapannya lah. Okey,
So kebiasaannya ni memang masuk final exam. So saya harap semua student boleh cuba untuk jawab 2 lagi exercise yang saya tinggalkan ni. Okay, so kita akan sambung untuk next subtopik. Okay, so sekian, terima kasih untuk subtopik ini. Jumpa next video.